Lebih 24 jam selepas pilihan raya umum ke-15 berlangsung, masih tiada lagi mana-mana parti ataupun pihak yang memperolehi majoriti mudah 112 kerusi untuk membentuk kerajaan. Dan keadaan ini kita dapat saksikan pada hari ini parti-parti politik, ketua-ketua parti mungkin sedang berunding ataupun negotiate untuk melihat gabungan mana ataupun parti mana yang boleh bersama mereka untuk membentuk kerajaan sekaligus memilih ahli parlimen yang dipercayai mempunyai sokongan untuk diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Prosesnya mungkin agak rumit. Keadaan parlimen tergantung ini dilaporkan secara meluas dan pastinya media yang merakamkan sejarah setiap detik momen yang berlaku dalam negara ini sudah menyaksikan satu keadaan ataupun perkara yang cukup berbeza. Mood pilihan raya umum ke-15, penglibatan jumlah pengundi yang paling ramai disaksikan, jumlah calon yang paling ramai juga disaksikan berlaku dalam pilihan raya umum ke-15 kali ini. Dan ini menuntut tanggungjawab yang lebih menyeluruh daripada organisasi media ataupun media yang dilihat sebagai fourth estate untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam proses demokrasi negara ini. Jadi saya nak bersama dengan dua figura dalam dunia kewartawanan ini. Mereka ini wajahnya mungkin tidak dikenali seperti ahli politik, tetapi mereka inilah individu di sebalik nama yang melaporkan berita, mencatatkan sejarah dalam negara ini. Saya bersama dengan Datuk Zani Hassan, beliau merupakan penasihat portal berita bebasnews.com, dan juga saudara Amin Iskandar, pengarang Malaysia Now bersama saya pada pagi ini. Pertama sekali, Datuk Amin, adakah kita sudah menjangkakan keadaan ataupun parlimen tergantung ini akan berlaku? Ya, saya rasa ini adalah satu jangkaan lah. Satu jangkaan yang kita telah tahu sebelumnya disebabkan oleh perpecahan parti-parti politik dan juga komponen tiga parti terbesar yang lawan dalam pilihan raya kali ini. Jadi itu adalah suatu jangkaan yang kita semua dah tahu pada peringkat awal, dan kita juga menjangka bahawa akan berlaku hang government, kerajaan tergantung ni. Dan bagi saya sebagai seorang pengamal media selama 30 tahun lebih kan, senior lah, saya rasa ini adalah satu perkara yang biasalah, yang kita dah agak dia akan berlaku dan cuma tunggu masa. Saya rasa yang Tuan Agong pun, istana pun dah keluarkan deadline dia. Sehingga pukul 2 hari ini senarai nama kena ada sampai kat Yang Tuan Agong. So Yang Tuan Agong akan vet benda-benda tu dan besok akan sumpah. Jadi kita tak perlu lagi nak haru birukan fikiran kita kata negara akan tak tenteram dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita melihat bahawa stock exchange kita dah mulai menjunam disebabkan ketidaktentuan apa yang berlaku dalam drama politik sekarang ni. Jadi saya rasa dengan deadline yang ada sehingga besok, maka insya-Allah segala-galanya akan berjalan dan semua yang berhormat ahli parlimen akan mengangkat sumpah. Ya. Ketidaktentuan itu bawa kepada satu perkara yang tidak baik sebenarnya. Ya, betul. Tapi ia juga bukan hanya melibatkan pasaran, tapi kalangan masyarakat. Saudara Amin, bagaimana kita, media ni memainkan peranan dalam memastikan apa yang orang kata dalam Inggeris rest assured, tenang, sebab ketidaktentuan itu berpunca daripada ketidaktahuan. Jadi bagaimana peranan media sebenarnya dalam proses demokrasi ini boleh bersama memainkan peranan bagi memastikan wujudnya kestabilan itu? Pertama, saya nak memuji rakyat Malaysia lah. Sebab kalau kita tengok sejak tahun 2018 sehingga hari ini, banyak peristiwa-peristiwa besar yang sudah berlaku. Contoh 2018, pertama kalinya berlaku pertukaran rejim. Daripada sebuah rejim lama yang sudah memerintah sekian lama, naik kerajaan baru. Pada ketika itu, macam-macam andaian akan berlaku huru-hara, tetapi tidak berlaku. Maksudnya semuanya berjalan teratur dan baik. 22 bulan selepas itu, berlaku sekali lagi pertukaran kerajaan bila sekumpulan ahli-ahli politik, sekumpulan parti politik menukar dia punya arah dia dan membentuk satu kerajaan baru. Pada ketika itu kalau kita ingat, selepas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan, ada gap beberapa hari tu sebelum Tan Sri Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 pada ketika itu. Kalau di negara-negara lain,
saya rasa dia tidak boleh berlaku sebegitu smooth. Maksudnya kalau di Indonesia umpamanya kan, pasti banyak demonstrasi dan sebagainya. Tapi di Malaysia kita tengok rakyat kita sebenarnya matang. Kadang-kadang kita ni underestimate. Jadi macam kita di media ni pun, kita melapor as is apa yang berlaku. Tapi kita terangkan dengan fakta. Datuk, bagaimana kita menguruskan ekspektasi ataupun jangkaan rakyat Malaysia ini? Benar, saya kira sebenarnya pemahaman politik rakyat Malaysia ini sudah lebih terbuka, lebih meningkat. Saya kira antara faktor sejak langkah Sheraton itu berlaku, banyak perkara yang unprecedented berlaku. Semuanya kali pertama. Kali pertama 2018 kita tukar pentadbiran kerajaan sejak 60 tahun. Kemudian selepas itu, there's always the first time for everything. Jadi ini satu perkara yang menuntut keinginan untuk orang belajar lebih tahu lebih banyak. Tapi akhirnya dia juga akan bawa kepada jangkaan. Kita ada expectation yang nak tak nak sistem politik ataupun sistem demokrasi itu di dalam negara kita ini memungkinkan segalanya berlaku. Jadi jangkaan itu juga boleh mungkin mengecewakan. Tapi untuk rakyat Malaysia di luar sana, mereka melihat pihak yang mempunyai jumlah angka yang paling besar adalah mereka yang sepatutnya membentuk kerajaan. Logiknya begitu. Tetapi dalam demokrasi segalanya mungkin. Bagaimana kita sebagai media ini boleh menguruskan jangkaan rakyat? Di mana peranan media itu yang cukup kuat sebenarnya untuk kita faham, educate. Kerana salah satu peranan media not just to inform but also to educate. Pandangan Datuk? Okey, saya rasa melihat kepada PRU ke-15 ni, saya merasakan bahawa telah berlaku satu lonjakan di dalam kematangan pengundi. Maturing proses sudah berlaku. Saya selalu cakap, saya suka guna maturing proses. Proses kematangan dalam demokrasi, berdemokrasi itu telah berlaku. Apabila kita melihat bahawa pengundi 18 tahun buat pertama kalinya dalam sejarah negara telah keluar beramai-ramai. Dan mereka tanpa kita sedari bahawa semua orang terkejut. Apabila orang kata pada masa ini mungkin Barisan Nasional akan dapat 66 kursi, PH akan dapat lebih kurang 80 kursi dan PN akan dapat around 30 kursi. Tetapi kita melihat bahawa gelombang tanpa kita sedari, maka mereka keluar ramai-ramai, akhirnya PN. Orang kata landslide. Di mana-mana semua bertukar biru tua dan sebagainya. Jadi itu adalah sesuatu yang kita lihat. Jadi tanpa mereka belajar. Tetapi kita harus ingat juga bahawa teknologi maklumat sekarang bukan macam teknologi maklumat zaman saya dulu. Sekarang ni peranan bukan saja orang kata Twitter lagi. Twitter mungkin masa Arab Spring dan sebagainya, tetapi sekarang ni adalah TikTok. TikToknization. Ya, sebagaimana Profesor Mujib berkata, TikToknization. Itulah dia. Satu TikTok yang dilontarkan setengah minit, contoh dia. Kalau kita nak kaji dari segi trend media semasa PRU baru-baru ni, kita melihat bahawa kita tengok Barisan Nasional PH dia masih lagi menggunakan pendekatan lama. Pendekatan menyerang, pendekatan buat tohmahan itu, tohmahan ini, dua-dua orang berperang antara sesama lain. TikTok mengambil peranan, meredakan keadaan, menggembirakan budak-budak 18 tahun tu dan memberi sesuatu kesegaran, menyebabkan apa taktik yang dilakukan oleh BN tersebut menyebabkan dia berjaya meraih sokongan pengundi muda. Jadi saya rasa peranan media sebagaimana yang ditanya tadi, macam mana kita nak educate. Education tu datang melalui proses apa yang berlaku. Bukan kita nak ajar masuk classroom, tak payah. Dia akan datang dengan sendirinya melalui proses. Apa yang berlaku sekarang ni dengan liputan yang kita buat Malaysia Now dengan itu Malaysia Kini ini dia orang boleh baca. So itu adalah proses. Proses the learning process. The learning process terhadap demokrasi itu sendiri. So dia akan faham. Macam mana pembentukan kerajaan, apa itu hang government, apa itu mageran contoh dia, worst case scenario dan sebagainya. So dia akan faham. Generasi 18 inilah akan menjadi pengganti kepada
pembentukan demokrasi Malaysia itu sendiri. Ini cukup menarik untuk kita perhatikan sumber-sumber maklumat sebab ada dalam kajian dilakukan oleh think tank Ilham Center menyatakan daripada responden lebih 1,000 responden yang mereka pilih untuk kajian tersebut, lebih separuh menyatakan mereka mendapatkan sumber maklum dan tentang isu-isu semasa daripada internet seperti Facebook, WhatsApp dan media sosial lain. Tapi kalau kita lihat faktor konvensional seperti rakan-rakan, televisyen dan ahli keluarga tetap mempunyai nilai tersendiri. 28% menyatakan mereka mendapat sumber berita daripada portal berita internet. Saya kira seperti Malaysia Now, Malaysia Kini, Malaysia Insight, Bebas News, Extra One dan sebagainya. 26% televisyen, Facebook 24%, akhbar harian 4%, Twitter 4.3%, WhatsApp 3.8%, ahli keluarga, rakan-rakan, Instagram dan sebagainya. Tapi ini dilakukan pada sekitar awal Oktober. Tempoh berkempen diperhebatkan lagi selepas 10 Oktober dan sebagainya. Betul. Tapi adakah ini mencetuskan kebimbangan, Saudara Amin? Maklumat di media sosial itu boleh dimanipulasi. Bagaimana nak pastikan apakah yang mereka belajar ni, Datuk, secara tak langsung adalah satu perkara ilmu yang betul. Kalau kita ni kalau belajar daripada buku, belajar dengar ada orang cakap dengan belajar daripada buku yang daripada pensyarah ataupun mereka yang mempunyai akreditasi ini berbeza pandangannya. Amin, bagaimana kita nak pastikan bahawa apa yang anak-anak muda di luar sana, pengundi di luar sana dapatkan sumber maklumat ini adalah sumber maklumat yang sahih? Sebab kadang ada juga perbezaan pandangan berkenaan dengan siapa yang boleh dilantik menjadi Perdana Menteri. Ada yang kata kena Melayu Islam, sedangkan dalam perlembagaan tak sebut pun. Yang penting siapa boleh dapat sokongan majoriti. Jadi ada maklumat tu mungkin sedikit berbeza. Bagaimana kita nak pastikan apa yang mereka dapat di luar sana tepat, ataupun inilah sebenarnya demokrasi? Tak, memang sebenarnya bila jadi dalam keadaan macam ni, hang parlimen dan sebagainya, memang banyak fake news yang datang daripada terutamanya macam aplikasi WhatsApp lah. Sebab tu saya nasihatkan golongan-golongan muda ni, akhirnya bila dapat maklumat-maklumat tu, pergi balik ke sumber seperti portal berita, surat khabar. Mungkin surat khabar yang anda susah nak akses. Portal berita sekarang semua di hujung jari saja. Type je alamat, check betul ke tak kan. Sebab macam-macam orang ni nak angkat sumpah, orang tu nak angkat sumpah kan. Cross-check, check and cross-check. Dan TikTok memang saya setuju. Contohnya umpamanya di Malaysia Now, kita dapat peningkatan followers. Saya boleh kata sejak tempoh berkempen lebih kurang dalam anggaran most likely like 10,000. Daripada 30,000 dah jadi 40,000, dah dekat 50,000 Ada video-video kita dah sampai jutaan orang tengok kan. Itu mengejutkan. Itu pun mengejutkan. Memang jadi saya setuju dengan saudara Hakim lah. Dan Ilham Center punya research tu. Memang TikTok kali ini memainkan peranan yang besar. Saya panggil ni PRU 15 ni PRU TikTok. Kalau kita tengok PRU waktu zaman Pak Lah tu, PRU ke-10, waktu tu PRU blog. Waktu tu kemunculan blog. Kemudian Facebook dan sebagainya lah. Jadi akhirnya bila kita dapat maklumat-maklumat ni, kita kena check balik dengan sumber. Check and cross check lah. Ini satu yang menarik untuk kita perhatikan kerana dari sudut peranan media itu sendiri, kita juga berevolusi media itu. Platformnya mungkin berbeza, akhbar, blog, TV, radio, portal berita ataupun platform media sosial. Saya yakin semua portal berita, agensi berita mempunyai laman media sosial mereka sendiri, various platform untuk reach out kepada audience. Tetapi satu perkara yang kita baru dapat rasa ni, yang kita rasa benar-benar rasa adalah kebebasan media. Saya kira pada 2018 apabila kita pertama kali menyaksikan pertukaran kerajaan di peringkat persekutuan, Pakatan Harapan mentadbir ketika itu, media secara umumnya memperolehi kebebasan yang lebih baik. Tidak seperti sebelum-sebelum ini. Saya kira sebelum-sebelum ini, Datuk Zaini tahulah bagaimana keadaannya, Amin pun sama. Tapi kita memperolehi ruang yang lebih untuk memberikan pendapat, membawa suara-suara daripada masyarakat. Bagaimana kebebasan media itu juga sebenarnya selari dengan literasi ataupun peningkatan keinginan untuk masyarakat ambil tahu perkara-perkara yang bukan sekadar laporan-laporan orang kata clickbait ataupun laporan santai, tapi lebih
kepada proses demokrasi ini, Datuk? Ya, saya rasa adalah proses sebagaimana yang saya cakap tadi, proses kematangan itu juga melibatkan proses kematangan dalam media. Ya. Jadi dia kena berjalan secara serentak lah, proses demokrasi, proses kebebasan media dan sebagainya. Tetapi kita belum lagi melihat kebebasan yang mutlak lah apa yang berlaku di Malaysia, dan saya rasa tidak ada kebebasan mutlak pun akan berlaku di mana-mana pun, kecuali kalau kita lihat di negara jiran kita di Indonesia, di mana dalam satu kes, kita ambil contoh kes perbicaraan IGP dia yang membunuh dia punya ajutan tu. So dia punya liputan dia terlalu meluas sehingga menyebabkan semua orang confused. Menyebabkan semua orang confused. Itu pun saya rasa itu dah terlalu bebas sangat tu kan. Tetapi dalam konteks Malaysia saya rasa dia moderate lah. Paper Arus Perdana dulu yang tak boleh mewawancara, bukan tak boleh lah, yang tak mau mewawancara seorang tokoh pembangkang, kini dah boleh. Dah orang kata dah bukan boleh, tetapi dah mahu melakukan perkara-perkara tersebut. Jadi saya rasa media, sebagaimana yang kita semua harapkan sebagai orang media harus kelihatan bebas lah. Harus kelihatan bebas, harus kelihatan tidak menjebelahi dan sebagainya, bagi memastikan bahawa dia dapat mengambil dapat mencuit perhatian pembaca. Kita kena ingat bahawa the survival of newspaper, the survival of media sekarang ni betul-betul orang kata very tough. Kita ingat, saya daripada satu akhbar Arus Perdana nombor 1 Malaysia boleh jadi macam tu disebabkan oleh itu. Jadi kita harus ingat, kita menjual berita kita kepada pengguna. Pengguna kita adalah pembaca, pengguna kita adalah penonton dan sebagainya. Kalau orang merasakan dia ada alternatif lain untuk menyaksikan sesuatu peristiwa tersebut, dia akan pergi kat situ. Dia tak ada lagi orang kata belas kasihan. Dan dia juga boleh menghukum media-media tertentu yang dia melihat bahawa media itu tidak bias, tidak bebas dan sebagainya dengan sekelip mata. Jadi saya rasa the ownership of media sekarang pun dah sedar benda tu. Bukan macam dulu lagi. Tapi dalam masa yang sama, setiap media dia ada falsafah dia sendiri. Astro ada falsafah dia sendiri. TV3 ada falsafah dia sendiri. Al-Hijrah ada falsafah dia sendiri. Begitu juga dengan newspaper, dan falsafah tu akan tetap. Tetapi dari segi kebebasan tu dia harus dilaksanakan lah. Itu pandangan saya lah, ya Kim. Amin. Dan kita tengok memang pada pandangan saya nak memuji laporan media lah untuk pilihan raya kali ini. Sebab kalau dulu-dulu, zaman katalah waktu saya di universiti dulu lah, lebih kurang 10-15 tahun dulu. Muda lagi. Kan. Sama sebenarnya 20 tahun dulu. Kadang-kadang bila kita tengok TV tu, seolah-olah yang bertanding tu satu parti je. Yang liputan untuk pihak yang melawan tu semua negatif. Dan tak ada right to reply. Tapi hari ini saya tengok evolusi dia sangat dahsyat. Contohnya, siapa sangka RTM boleh bawa tokoh pembangkang bercakap, media yang besar seperti TV3 pun menjemput tokoh pembangkang. Jadi ini satu benda yang positif. Dan saya setuju macam Datuk cakap tadi. Zaman ni, kalau kita buat satu ataupun liputan kita tu hanya memihak pada satu pihak je, orang dah senang dah nak tukar. Dia pergi ke tempat lain. Tambahan lagi bila zaman internet ni, pilihan pun lagi banyak. Ya, ini satu yang menarik sebenarnya, dan sebenarnya apa yang berlaku dengan liputan lebih luas ini juga seperti yang Datuk sebutkan, kita secara tidak langsung belajar. Masyarakat belajar. Tak mungkin ia perlu berlangsung, ada yang melihat pembelajaran itu berlangsung dalam situasi yang formal, tetapi situasi tidak formal ini we learn along the way sejak apa yang berlaku, dan kita juga nak mempelajari apa yang berlaku pada ketika ini di hadapan Istana Negara. Sekarang ini kami difahamkan rakan wartawan di lapangan Faris Daniel berada di hadapan pintu 2 Istana Negara ketika ini. Faris, kalau boleh dengar saya, apakah ada sebarang pergerakan dilaporkan di Istana Negara pada ketika ini?
Baik, terima kasih Hakim Rahman dari Pusat Penyiaran Asia. Sekarang ni jam menandakan hampir 10.30 lah. Boleh dikatakan dah lebih 2 jam setengah dan juga kita masih lagi ada lebih kurang, bukan kita tetapi kita masih orang katakan kita lah ingin melihat bahawa jam 2 petang ini akan berlakunya satu nitah yang mana yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Abdullah Shah pada Ahad menitahkan parti politik perlu buat keperakuan gabungan politik untuk tubuhkan kerajaan baru sebelum jam 2 petang Isnin, dan itu pastinya timeline yang kita akan nantikan, yang mana kalau kita lihat media di belakang ni pun sebenarnya Hakim dah penuh dah ramai dah, bukan saja Malaysia punya media, malah antarabangsa punya media pun menantikan saat-saat ini yang mana kita akan melihat bakal calon Perdana Menteri ke-10 yang bakal memasuki pintu 2 Istana Negara. Dan kalau boleh saya kongsikan jugalah antara pergerakan tu memang ada keluar masuk yang mana melibatkan pegawai-pegawai Istana Negara sendiri, namun individu-individu yang kita ingin fokuskan, pihak media fokuskan, sebenarnya tak ada apa-apa lagi sejak jam 8 pagi tadi sampailah sekarang, dan kami masih lagi menunggu untuk sebarang pergerakan yang penting setakat ni, Hakim. Kalau lihat ketika ini, saya kira apa yang berlaku di Istana Negara ini juga semua orang belajar daripada pengalaman. Sekarang ni kita lihat ada kemah juga disediakan untuk pengamal media. Dahulunya sewaktu kali pertama semua orang berhimpun di hadapan Istana Negara ni, semua berpanah terik. Sekarang ni dah ada kemah. Boleh Faris ceritakan keadaan situasi di sana ketika ini? Ada tempat berteduh, nak rasanya macam lama ke tak lama ni nak berada di sana tu? Nampaknya mungkin anytime je, mungkin calon Perdana Menteri ke-10 kita mungkin sekarang ni tengah sarapan di kedai mamak dan sebagainya. Mungkin kita juga boleh jangkakan anytime je sebenarnya diorang akan sampai. Dan sebenarnya saya sekarang ni live cross melepasi garisan yang disediakan oleh pihak polis, yang disediakan oleh pihak Istana Negara sendiri. Yang mana kalau kita ingin melakukan lintas langsung, boleh lepas daripada garisan yang disediakan. Tapi cameraman perlu belakang daripada garisan kuning yang disediakan. Dan kalau sebenarnya yang tengah panas terik ni, sebenarnya matahari pun dah terpacak setakat jam 10.30 ni pun saya seorang je yang kat sini. Sebenarnya yang media-media lain sebenarnya tengah tunggu lagi di bawah 2 kemah yang disediakan, dan juga ada juga sarapan yang disediakan untuk pihak media sebenarnya, Hakim. Baik, terima kasih Faris. Lepas ni berduduk bawah kemah balik nak menunggu, sebab kita jangkakan mungkin akan lama sikit tempohnya, sebab kami difahamkan. Terima kasih Faris, duduk bawah kemah balik, boleh rehat sekejap, nanti kami akan dapatkan kembali Faris, sebab sekarang ini kami dimaklumkan terdapat pertemuan di antara ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional yang menang pada PRU ke-15 yang lepas, akan bermesyuarat. Ini dimaklumkan oleh Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Mazlan ketika beliau tiba di Hotel Sri Pacific di Ibu Negara pagi tadi. Katanya nak mesyuarat dengan semua 30 ahli parlimen BN yang menang. Beliau tak jawab apa agenda mesyuarat, tak beri komen pun berkenaan dengan intipatinya, apa yang nak dibincangkan dalam mesyuarat ini. Lepas tu ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azlina Osman Said juga dimaklumkan beri bayangan mungkin perbincangan melibatkan dengan pelaksanaan Akta Anti Lompat Parti. Tapi apapun, kita selain daripada Istana Negara, tumpuan juga terarah di Hotel Sri Pacific. Ini orang kata rumah UMNO ni sebenarnya. Kita semua serba maklum melihat kepada apa yang berlaku ini. Dan juga dilaporkan ada juga laporan media yang menyebut kehadiran pemimpin daripada Pakatan Harapan, antaranya Presiden Amanah Muhammad Sabu, ahli Parlimen Kota Raja, yang dilaporkan turut tiba di Hotel Sri Pacific. Dilaporkan ada pertemuan antara pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan PH dan juga Barisan Nasional BN. Dan kami akan melaporkan lebih langsung perkara ini dari semasa ke semasa untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas apakah yang berlaku pada ketika ini. Baik, saya nak kembali semula kepada perbincangan kita mengurus jangkaan ataupun expectation masyarakat, Datuk. Kalau kita lihat dari sudut angkanya, ini mungkin sedikit populis topiknya, Pakatan Harapan memperolehi angka ataupun bilangan kerusi parlimen yang terbanyak. Okey. Saya kena berhati-hati dengan pemilihan kata ni. Memperolehi kerusi yang terbanyak. Tapi tidak majoriti. Ada 80
82 kerusi. Kemudian diikuti dengan Perikatan Nasional, kedua terbanyak iaitu 73 kerusi. Diikuti kemudian satu lagi blok Barisan Nasional 30 kerusi. Logiknya, umumnya kalau tengok, kalau kita main perkiraan nombor, siapa nombor paling banyak dia yang paling menang, betul. Tapi hakikatnya dalam politik dan demokrasi ini bukan perkaranya. Ini satu perkara yang melibatkan permainan angka, gabungan, rundingan dan sebagainya. Tetapi kita tak boleh nafikan daripada jumlah 83 kerusi parlimen ini, jumlah pengundinya mungkin lebih ramai. Mungkin kalau kita ada data daripada pihak SPR, undi popular itu, maksudnya lebih ramai yang mengundi untuk gabungan Pakatan Harapan. Walaupun dia melibatkan pelbagai faktor lain lah, persempadanan politik dan sebagainya, jumlah keluasan saiz pengundi dalam satu parlimen. Tapi ini juga rakyat mungkin menjangkakan bahawa kerajaan yang sepatutnya diwujudkan selepas ini sepatutnya diketuai oleh Pakatan Harapan. But this is not the case. Apakah yang boleh kita jangkakan atau kita boleh fahamkan kepada masyarakat di luar sana? Kalau saya ada 2 kursi parlimen pun, saya boleh jadi Perdana Menteri. Bagaimana kita nak fahamkan masyarakat ataupun pengundi-pengundi di luar sana berhubung dengan situasi sebenar supaya mereka ni tidak terlalu kecewa ataupun boleh menguruskan expectation mereka, Datuk? Ya, saya rasa kebanyakan pengundi lah. Rata-rata dia faham kedudukan ini. Kalaupun kita dah jangka, 3 gabungan parti ini tidak akan mendapat majoriti. Majoriti tu maksud dia, simple majoriti tu apa? Daripada 222 tu, kerusi parlimen seluruh negara, dia harus mendapat separuh daripada itu. Separuh daripada itu maknanya dia 112. 112 sekurang-kurangnya. Lebih pada separuh. Lebih pada separuh, satu kursi lah. 112. Jadi mana dia, kalau siapa-siapa tak dapat 112 tu, dia tak boleh merintah. Dia tak boleh merintah, maka akan berlakulah merry gathering ke apa benda ke, nak cari siapa dia yang boleh join dengan dia supaya dia boleh membentuk kerajaan. So saya rasa itu adalah sesuatu yang you jangan kata parti itu leading dengan 80 kursi lebih, parti ini 70 kursi lebih, parti ini 30 kursi lebih, mana-mana pun tak boleh itu. Orang panggil kerajaan tergantung. Jadi dalam proses tersebut ada negosiasi akan berlaku di antara parti. Siapa yang nak join, siapa kau nak join aku, walaupun kau cakap no Anwar, no DAP, no apa nama PH dan sebagainya, tetapi dalam politik, the real politik, benda ni sekarang akan berlaku. Pasal masing-masing akan bentuk kerajaan. Jadi Datuk, saya sambung sekejap. Tapi saya nak beritahu, ini adalah visual secara langsung yang kami bawakan daripada kru Astro Awani yang berada di Hotel Sri Pacific Kuala Lumpur, bersebelahan dengan PWTC adalah Ibu Pejabat UMNO, di mana kita saksikan kehadiran Ketua Pembangkang ataupun saya lebih sesuai rasanya kalau sebut pengerusi Pakatan Harapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden Parti Keadilan PKR tiba di Hotel Sri Pacific bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Harapan yang lain. Antaranya tadi kita dapat lihat kehadiran Presiden Amanah Mak Sabu ataupun Muhammad Sabu telah tiba lebih awal, dan juga ada Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Mazlan juga telah pun berada di situ. Tapi intipati perbincangannya masih lagi tidak diketahui. Tapi Ahli Parlimen Pengarang Datuk Seri Azlina Osman Said memaklumkan ia mungkin berkaitan ataupun beri gambaran bahawa ia berkaitan dengan Akta Anti Lompat Parti. Pastinya sekarang ini ada pertemuan di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Satu naratif yang berbeza, senario yang berbeza kita saksikan. Semalam kita saksikan ada pertemuan antara pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional dengan pemimpin gabungan Parti Sarawak GPS yang menyatakan keyakinan membentuk koalisi. Tapi hari ini senario yang berbeza. Ini satu perkembangan yang menarik untuk kita saksikan dari semasa ke semasa. Kita harapkan mungkin akan ada sidang media berhubung dengan pertemuan ini di masa akan datang, sebab deadline-nya sudah dekat ni, tak lama saja lagi. Kena bawakan nama itu senarai nama mereka yang memperoleh sokongan majoriti kepada Speaker Dewan Rakyat sebelum jam 2 petang.
Tak lama saja lagi. Tapi kita akan tinggalkan video ini dengan anda. Kita nak teruskan dengan perbincangan. Amin tadi ada nak sambung berkenaan dengan bagaimana kita menguruskan jangkaan. Inilah jangkaannya. Ya, betul. Jangkaannya orang tolak BN, tapi sekarang ni kalau ni senarionya kemungkinan penggabungan PH BN, ini satu penjajaran politik yang baru, tapi macam mana kita nak menguruskan jangkaan masyarakat ni, Amin? Dia sebenarnya mudah je. Dalam perlembagaan kata seseorang ahli Dewan Rakyat mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli dewan bolehlah dilantik sebagai seorang Perdana Menteri. Ya. Jadi jawab yang hakim punya. Hakim kata ada orang kata kenapa parti yang kecil akhirnya boleh jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Benda ni dah berlaku dekat Malaysia. Pilihan Raya 2018. Kalau tak salah saya Bersatu hanya menang 13 kerusi. Ya. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dilantik selepas mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Begitu juga pada tahun 2008, kalau kita ingat di negeri Perak, Parti PAS pada ketika itu yang bersama dengan Pakatan Rakyat hanya mempunyai 6 kerusi Dewan Undangan Negeri. Tetapi disebabkan dia mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Perak, maka dia dilantik sebagai Menteri Besar Perak. Jadi benda ni dah berlaku pun kat Malaysia. Ya. Jadi inilah tugas media. Kita melaporkan, kadang-kadang kita bila buat berita tu kita kena ambil background. Ya. Apa yang dah berlaku dulu. Supaya sebab tak ramai orang yang mungkin ingat ataupun mungkin waktu tu dia tak lahir lagi ke. Kan? Lagi-lagi dengan zaman TikTok, aplikasi TikTok ini. Ini mungkin menarik, tapi dalam kita bergerak ke hadapan memberikan latar situasi ataupun latar sejarah sesuatu kejadian itu, penting juga untuk kita lihat bagaimana sebelum ini hanya sesetengah naratif yang dipersetujui saja dibawakan, diberikan, tetapi hakikatnya kita lihat kemeriahan demokrasi ini menyaksikan sampai tak ada satu pihak pun yang ada majoriti mudah membentuk kerajaan. 112 itu angkanya. Sekarang ni PS82, PN73, BN30, GPS 22, GRS 6 dan lain-lain 7 bebas dan juga parti-parti tempatan seperti di Sabah, Parti Rakyat Sabah ataupun Parti Bangsa Malaysia itu juga menunjukkan kemeriahan proses demokrasi. Dan ini juga menuntut ruang ataupun keadilan untuk diberikan kepada semua pihak dalam platform media itu. Bagaimana, Datuk, kita nak pastikan bahawa kita media ini perlu terus bergerak ke hadapan. Saya mungkin terlalu idealistik untuk kita mencapai the ultimate press freedom. Seperti di Amerika Syarikat contohnya, mereka bebas mengkritik siapa saja, malah satu komuniti atau kawasan perumahan yang kecil juga mereka mempunyai media mereka sendiri, akhbar tempatan mereka sendiri. Maksudnya kalau macam di daerah, contoh di daerah Shah Alam tu, dekat Shah Alam tu ada surat khabar untuk Shah Alam saja. Betul. Di luar negara ini berlaku, di Malaysia juga berlaku, tapi mungkin sikit kerana mungkin pelbagai faktor lah, operasi, pemilikan, kos dan sebagainya. Tapi bagaimana media seharusnya terus bergerak ke hadapan? Kita tidak boleh lagi kembali ke takut lama. Seperti yang Amin sebutkan tadi, dulu nampak saluran televisyen ni macam ada satu parti je bertanding. Betul. Naratif satu pihak lagi tak tahu apa cerita. Bagaimana, Datuk? Bagaimana ingin kita pastikan fraternity media ini terus bergerak ke hadapan? Walaupun siapa yang menduduki Putrajaya itu nanti, mereka harus ingat kebebasan media itu tidak boleh diganggu. Datuk? Ya, saya rasa berbalik kepada apa yang kita bincang tadilah. Survival media itu bergantung kepada populariti dia. Kalau makna dia populariti dia menurun dan sebagainya, you tak dapat sales lagi, you punya circulation keep on dropping, contoh dia dan sebagainya, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahawa sokongan terhadap media you dah turun. Jadi apa yang perlu you lakukan? You kena kembali balik. You kena kembali balik mendapatkan kepercayaan daripada you punya baca. Saya rasa mudah saja arithmetic tu. Kita harus lihat dulu pada zaman dululah. Dia cuma ada 2 parti saja. Barisan Nasional dan juga siapa-siapa yang melawan. Barisan Nasional tiada tentangan pada masa itu. Maka dia ada dia punya own media dia, mainstream media pada masa itu yang mengangkat dan menjaga kestabilan parti tersebut yang memerintah.
parti memerintah pada masa itu. Tapi sekarang ni dah tak wujud istilah tu kan. Istilah itu. Jadi makna dia itu adalah biasa. Pada masa itu tak ada persaingan. Tetapi pada hari ini kita melihat pada hari ini dia dah berubah. Senario tersebut dah berubah. Parti-parti yang bertanding pun dah bukan macam dulu. Satu straight fight. Straight fight. Dia bukan lagi, dia multiple fight sekarang. 11 penjuru. 11 penjuru pun ada. Jadi makna dia dengan kemajuan media sendiri, bukan kalau dulu media tradisional itu ini, sekarang dia masuk dalam pelbagai medium. Macam Marshall McLuhan katalah, the guru of communication, dia kata the message is not important but the important is the medium. Apa itu medium? Termasuk you punya tablet, you telefon kita pergi kat mana-mana kita bawa telefon, because dalam ini ialah 1001 macam information yang kita ada. Jadi this is the medium. Not the information but the medium. Tak ada perkakasan ni. Kita tak dapat any information. So saya rasa berbalik kepada soalan Hakim, media ni sekarang ni dia kena fikir on the survival. Bukan lagi ownership tu nak keluarkan duit dan sebagainya. Nak keluarkan duit sampai habis, sampai kering duit. Yang sebenarnya you nak taja sesuatu organisasi tersebut. Organisasi sekarang kena buat duit untuk pastikan bahawa syarikat akhbar atau syarikat media itu survive. Itu saja, saya rasa itu saya senang cakaplah. Adakah kalau kita tidak melaporkan sesuatu perkara seolah-olah kita mengikut naratif pihak-pihak tertentu, kita akan dilihat tidak relevan lagi? Tidak relevan, dan you akan menjadi apa yang dikenali sebagai machinery media ataupun media yang diupah. Media yang diupah sebagai askar soldadu upahan. Itu untuk beri perang. Kartel tu bagi duit kat you pergi perang. Begitu juga ada media. Media yang dipegang oleh sesuatu organisasi untuk mengikut cakap dia. Jadi saya rasa itu di luar lah. Kalau kita kata tentang kebebasan akhbar, kebebasan media, itu adalah salah satu komponen yang ada. Begitu juga dengan netizen, contoh dia. Netizen juga berhak untuk bercakap. Tetapi dalam masa yang sama, the cross check tersebut harus pergi kepada mainstream media dan sebagainya. Ada banyak medium, Astro Awani dan sebagainya. Jadi saya rasa kebebasan tu adalah disebabkan oleh perubahan masa, teknologi digital dan sebagainya. Saya rasa di masa akan datang mungkin perubahan tu lebih drastik lagi, yang mana beyond our imagination lah. Dalam teknologi media industri. Amin, macam ada nak tambah? Kalau saya rasa dah tak boleh kembali dah. Seperti zaman dahulu bila bila kerajaan kawal media. Benda tu dah susah nak berlaku dah. Maksudnya naratif ni je boleh siar, naratif tu tak boleh siar. Sebab sekarang rakyat, readers, penonton TV, dia ada banyak pilihan dah. Kita tak lapor berita besar ni, sesuatu berita besar tetapi yang tidak menyenangkan kerajaan ataupun mana-mana nak menjaga hati, nak menjaga hati tertentu, orang ada pilihan lain. Dia pergi ke social media ataupun dia pergi kepada portal berita. Jadi saya fikir zaman-zaman tu dah tak boleh jadi. Sebabnya kalau zaman dulu, macam sebelum berkembangnya internet, kerajaan boleh kawal lagi. Dia boleh kawal televisyen, dia boleh kawal surat khabar. Tapi kita tengok hujung 90-an tu, bila internet dah semakin meluas, mainstream media kawal, dia orang wujudkan. Itulah sejarahnya, portal berita keluar, laman yalah yang menyokong perjuangan pihak itulah pada masa itulah. Jadi tak boleh dah nak kembali pada zaman-zaman macam tu. Cuma saya rasa kita kena adil lah. Kalau pihak A keluarkan satu maklumat, jadi pihak B jawab, yang ni kita lapor, yang ni pun kita lapor. Tapi kadang-kadang saya tengok yang tak matang ni bukannya rakyat. Kadang-kadang setengah pihak ni. Ada setengah ahli politik lah. Yang sebenarnya tak boleh handle kebebasan media. Kadang-kadang parti dia kata dia nak memperjuangkan media. Media yang memberi laporan kepada semua pihak. Kadang-kadang bila media tanya, dia jadi marah. You ni datang daripada satu media yang ahli politik ni upah. Jadi yang kadang-kadang yang menunjukkan ketidakmatangan ni setengah ahli politik. You tak boleh handle kebebasan media ni pun sebenarnya. Saya rasa rakyat boleh handle. Tetapi setengah ahli politik tak boleh handle.
Dan itulah kematangan kita dalam melakukan checks and balance itu. Bukan hanya kalau ada kerajaan, ada pembangkang, tapi kena juga ada media. Check and balance itu juga hadir daripada media. Dan saya kira sekarang ini kita dapat isyarat daripada rakan kita di lapangan. Nikison Nyamba yang berada di Hotel Sri Pacific. Lokasi dilaporkan berlaku pertemuan antara kepimpinan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Ada sebarang pergerakan, ada sebarang maklumat terkini ketika ini, Niki? Ya, Hakim, kalau kita dapat lihat di sini suasana pagi saya menjadi hangat di Sri Pacific ini ketika ketibaan saya di sini, yang mana menyaksikan para pengamal media telah pun berkumpul di sini. Banyak orang di sini dan juga kami terus menanti ketibaan wajah-wajah yang dikatakan dari BN dan juga Pakatan Harapan. Pada mulanya saya diberitahu bahawa terdapat perjumpaan ataupun mesyuarat melibatkan 30 pemenang ahli parlimen yang berlangsung di Sri Pacific ini. Antara wajah yang saya sempat lihat tadi ada itu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Selain itu ada ahli parlimen Pulai Datuk Seri Salahuddin Ayub, MP Pengerang juga terus ada itu Datuk Seri Azalina Osman Said. Selain itu ada juga Mat Sabu dan Datuk Seri Ahmad Hassan. Dan apa yang membuatkan pagi ini menjadi persoalan selepas ketibaan iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim di sini. Selain itu juga ada kelibat juga ketibaan Setiausaha Agong PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution di sini, yang mana dikatakan berlangsungnya mesyuarat di salah satu ruang di hotel di belakang ini. Dan beberapa pemimpin yang ditemui tadi ketika ditanya, kata mereka tidak mendedahkan apa agenda ataupun intipati, namun memberi bayangan bahawa mesyuarat ini diadakan berkenaan dengan mengkoordinasi kedua-dua parti iaitu Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dan sudah pastinya ini berkaitan dengan penyembahan maklum berkenaan nama-nama yang akan dihantar ke Istana Negara menjadi tumpuan kita pada hari ini, Hakim. Dan antara lain juga saya tadi juga sempat bertanyakan kepada ahli parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Osman Said yang ditemui di lokasi yang sama ini. Kata beliau memberi bayangan berkenaan dengan beliau menyebut berkenaan dengan pelaksanaan anti lompat parti dalam BN. Katanya setiap parti ada anti lompat parti tersendiri. Jadi perkara itu akan turut dibincangkan dalam mesyuarat. Selain itu juga mereka menyebut berkenaan agendanya dalam ini adalah untuk merancang apa yang akan diputuskan sebelum keputusan itu dimuktamadkan dan disembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pada hari ini. Ini termasuk mungkin dari segi pengagihan seperti dikatakan oleh Datuk Seri M. Saravanan tadi, iaitu Timbalan Presiden MIC berkata akan memberi keputusan dan malah telah membuat pemikirannya bahawa di manakah sokongan itu akan pergi. Jadi itu antara ataupun intipati yang akan dibincangkan dalam mesyuarat. Tapi kami masih lagi menanti sekiranya terdapat lagi ketibaan pemimpin-pemimpin lain. Namun pemimpin terakhir yang tiba tadi adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke dalam bilik ke pintu masuk Hotel Sri Pacific ini, Hakim. Niki, kalau kita lihat di Hotel Sri Pacific ini, kedudukannya lebih dikenali sebagai ibu pejabat pemarkas UMNO Barisan Nasional, pasti menjadi tumpuan. Kalau Niki boleh kongsikan keadaan di sekeliling sekitar itu, bagaimana dengan kawalan keselamatan, sebab ini proses negosiasi, perbincangan atau perundingan ini mungkin akan menarik minat pelbagai pihak, bukan saja media tempatan dan antarabangsa, tapi mungkin pihak-pihak lain untuk turut serta ataupun mendapatkan makluman ataupun mungkin ingin mengubah naratif perbincangan. Bagaimana kita melihat keadaan keselamatan di kawasan sekitar itu, Niki? Kalau dari segi kawalan keselamatan, ya Hakim, boleh saya katakan memang ada beberapa pengawal telah pun bersedia di lokasi. Tidak dapat dipastikan sama ada mereka adalah pengawal daripada pihak berkuasa polis itu ataupun mereka adalah pengawal peribadi kepada pemimpin-pemimpin ini. Namun dalam pemerhatian saya ketika ini tidak ada kelibat ataupun anggota-anggota polis berada di sini, tapi saya pasti mereka mungkin tidak berpakaian polis, seragam polis, tapi
memang ada pengawal keselamatan di sini. Kita menyaksikan juga yang berada di sini adalah pengamal media yang kebanyakannya, dan sudah pasti bukan saja pengamal media tempatan, tetapi juga ada pengamal media antarabangsa CNA seperti dapat saya lihat tadi ketika menemu bual Datuk Seri Anwar Ibrahim di sana tadi ketika ketibaan beliau di sini. Dan juga kalau kita nak nantikan ketibaan keluar mereka ini, sudah pun ada beberapa individu menunggu di hadapan pintu masuk pekarangan hotel Sri Pacific ini, yang seperti mana Hakim katakan Sri Pacific ini memang terkenal menjadi lokasi mesyuarat bagi Barisan Nasional. Itu benar sekali, tapi hari ini suasananya berubah kerana kita melihat juga ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Setiausaha Agung PKR yang turut berada di lokasi ini. Jadi apa sebenarnya yang berlaku di sini, kerana bukan saja apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan tadi, yang mana kata beliau 30 pemenang kerusi parlimen akan bermesyuarat di sini, tetapi ada 2 figura mewakili parti lain turut berada di sini. Apa yang sebenarnya dikoordinasikan, apa yang sebenarnya menjadi perbincangan, itu yang dinanti di sini. Kalau berbalik kepada Hakim tadi, soalan Hakim tadi, pengawal kawalan keselamatan di sini, saya boleh pastikan buat masa ini segalanya dalam keadaan terkawal. Lagipun ada sedikit pertolakan, itu pun dalam kalangan media. Saya rasa itu perkara biasa yang berlaku ketika media melakukan liputan, khusus sekali berkenaan dengan berita besar seperti ini, Hakim. Ada ura-ura ketibaan individu-individu ataupun ahli-ahli parlimen yang lain, Niki? Ada dapat sebarang maklumat awal? Buat masa ini, individu yang terakhir memasuki pintu ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak dapat dipastikan sama ada akan adanya individu-individu lain yang akan melangkah, tapi keadaan menjadi sedikit tenang selepas ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke dalam bilik itu. Saya rasakan beliau ada merupakan pemimpin terakhir yang akan memasuki ataupun menyertai mesyuarat itu. Dan juga Hakim, jumlah sebenar sama ada kesemua 30 pemenang kerusi parlimen itu mewakili daripada BN memang ada di sini. Jumlah penuhnya juga kita tidak tahu, tetapi sejak pagi tadi kelibat-kelibat yang datang memasuki seperti yang telah saya sebutkan tadi, antaranya yang telah mula pun berkumpul di lobi hotel ini, iaitu Datuk Seri Wika Siong, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Ahli Parlimen Pulai Datuk Seri Salahuddin Ayub, juga MP Pengeran Datuk Seri Azalina Osman Said Mat Sabu, serta Datuk Seri Ahmad Maslan yang datang tidak lama selepas satu sama lain. Dan juga ada juga yang telah pun memasuki pekarangan bilik di pekarangan hotel ini, Hakim. Baik, terima kasih Niki Seniamba. Satu perkembangan yang sangat menarik untuk kita perhatikan, bagaimana dalam tempoh kurang 48 jam selepas keputusan pilihan raya umum ke-14, macam-macam senario yang boleh berlaku. Terima kasih Niki. Niki akan terus berada di sana, nanti akan bawakan laporannya. Tapi kami juga akan paparkan visual secara langsung apa yang berlaku di Hotel Sri Pacific. Mungkin ada sebarang pergerakan, mungkinkah berlakunya rundingan dalam masa yang singkat, sebab kalau ikutkan deadline-nya sudah hampir. Kenyataan Istana Negara kata sebelum jam 2 petang. Mereka perlu segera mencari titik persamaan untuk nak bina, nak form government bersama ataupun tidak. Tapi kita sebagai media ni, Datuk dan juga Amin, kita lihat kita seringlah bersama dengan pelbagai lapisan masyarakat from all walk of life. Kita berada daripada CEO sampailah kepada tukang sapu sampah juga kita interview. Itulah peranan media, itulah uniknya keistimewaan media. Dan keistimewaan media ini juga memberikan kita ruang untuk mengenali subjek ataupun individu yang kita interview. Salah satunya ahli politik. Mengenali ahli politik ini, Datuk dan juga Amin. Ini satu perkara yang unik. Pemimpin UMNO bersama dengan pemimpin Pakatan Harapan. Sebelum ini yang nampak dilaporkan secara meluas, no Anwar, no DAP. Begitu juga kita lihat bagaimana PH juga menolak BN yang dilihat tidak mempunyai integriti, tidak telus, kotor, rasuah lah, senang cerita. Itu naratif mereka masing-masing bawa. Tapi sekarang ni duk meeting pula sama-sama nak buat kerajaan, kemungkinan. Tapi mengenali ahli-ahli politik ini, apakah yang mungkin kita boleh lihat? Apakah yang mungkin at the back of the head, at the back of their minds?
Datuk. Saya rasa kita dah jangka. Ya. Semalam pun dah ada satu protes di kalangan akar umbi UMNO yang mana mereka cuba mau menolak minta supaya Zahid Hamidi berundur dan sebagainya disebabkan oleh sebelum ni pun kita dah dengar 2-3 bulan kita dah dengar bahawa ada percaturan rahsia antara Zahid Hamidi dengan what so called as cikgu dia Anwar Ibrahim dan sebagainya, dan akhirnya walaupun dinafi beberapa kali akhirnya inilah berlaku pada hari ini. Tetapi dalam masa yang sama percaturan ini kita nampak, percaturan semalam malam tadi pun kita tak tolak juga apabila saya difahamkanlah melalui saya punya finding mengatakan bahawa Isyamuddin Tun Hussein telah menarik keluar lebih kurang 20 orang MP Barisan Nasional bagi menyokong PN, dan saya rasa angka tersebut masih lagi kekal lah. Kita mungkin ada figura-figura yang disebut-sebut tadi, dia datang sebagai sekadar untuk hadir. Tetapi mungkin dia dah sign SD dan sebagainya. Dalam pukul 2 ini, yang di Tuan Agong, ini semua ada bergantung pada prerogatif yang di Tuan Agong. Semuanya atas tangan yang di Tuan Agong bagi menentukan sama ada figura ini betul ke, figura malam tadi betul ke. Dia akan panggil seorang demi seorang dan untuk menyatakan sebagaimana yang Amin kata, sama ada dia memberi kepercayaan kepada seorang individu tu untuk dilantik menjadi Perdana Menteri. Jadi saya rasa semuanya bergantung pada selepas pukul 2 ini. Di mana Yang di-Tuan Agong atas kuasa budi bicaranya, beliau akan memanggil setiap seorang bersama dengan bukti akaun bersumpah SD tersebut yang telah ditangani. Sama ada yang 20 malam tadi dah secured ataupun percaturan yang sedang berlaku sekarang, kita tunggu dan lihat. Tapi Amin, boleh percaya ke ahli politik ni? Saya nak tambah sikit. Sebenarnya macam apa yang berlaku di PWTC ni, Sri Pacific Hotel ni, bagi ramai pihak mungkin sesuatu yang mengejutkan. Tapi kalau kita go back ke belakang, setahun dua dulu, contohnya Malaysia Now sendiri, kita adalah portal yang mendedahkan surat yang dihantar oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi ke Yang di-Pertuan Agong untuk menyokong Anwar menjadi Perdana Menteri. Sekaligus menggulingkan Perdana Menteri pada ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Malaysia Now juga mendedahkan audio perbualan antara Presiden UMNO dan cikgunya. Jadi kalau tanya saya tak terkejut. Tapi mungkin orang awam, orang ramai di bawah terkejut. Benda ini sudah dijangkakan walaupun dinafikan banyak kali. Jadi itulah saya rasa tugas media, kita balik kepada tugas media. Inilah tugas media. Dan saya rasa dalam proses demokrasi pada hari ini, pembentukan kerajaan besok dan sebagainya, semuanya kita serahkan kepada budi bicara Yang Tuan Agong bagi menentukan segala-galanya. Prerogatif adalah di tangan Yang Tuan Agong untuk menentukan arah mana negara kita akan dibawa untuk tempoh 5 tahun akan datang. Ini satu menarik untuk kita perhatikan. Ahli politik mungkin mempunyai keutamaan mereka sendiri, tapi akhirnya pemegang taruh yang paling besar adalah kita rakyat Malaysia ini. Kita memerlukan kepimpinan yang cukup kuat. Amin. Ini di apa yang berlaku di Sri Pacific ini, walaupun bagi kami kita di media ini bukanlah satu yang mengejutkan, tetapi bagi orang di bawah sana, rakyat di luar sana, ini sesuatu yang sangat menarik. Sebab kita baru sahaja habis kempen pilihan raya. Yang mana kalau kita tengok kempen pilihan raya tu sampai di pihak PH sendiri yang sampai menggunakan lagu daripada penyanyi Ultimate tu kan, jangan sokong penyamun. Tapi hari ini dari segi kalau kita tengok image yang keluar kat TV tadi, Pakatan Harapan pergi ke Sri Pacific. Sri Pacific bersebelahan dengan Menara Dato' On. Ironinya. Kelihatan tadi pemimpin-pemimpin tertinggi masuk ke situ. Tapi itulah keindahan politik. Macam-macam boleh berlaku kan. Cukup indah juga apabila kita menyaksikan sebelum ini perkara yang sama juga berlaku di satu lagi pihak. Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengurusi PN, kata musuhnya adalah BN. Tiba-tiba kata dah ada sokongan mencukupi pula. Tapi ini satu perkara yang menarik. Kita akan bawakan dari semasa semua. Kalau tadi kita ke Hotel Sri Pacific di mana dilaporkan terdapat pertemuan di antara pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan juga ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional.
Di satu pihak lagi, ini dua pesaingnya, pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin, di kediamannya dilaporkan ada pergerakan. Kalau kita boleh terus saja kepada wartawan di lokasi, Fahmi, ketika ini, Fahmi boleh kongsikan adakah terdapat sebarang pergerakan signifikan di hadapan di kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika pemimpin Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berjumpa di Hotel Sri Pacific di Damansara. Bagaimana keadaannya ketika ini? Okey, baik Hakim, buat masa ini saya difahamkan belum lagi ada sebarang pergerakan yang boleh menimbulkan orang kata tumpuan sebenarnya, melainkan tadi ada satu pergerakan yang didakwa merupakan kenderaan daripada Ketua Polis Negara. Akan tetapi buat masa ini pengamal media sudah pun berada di sini sejak jam 8 pagi dan masih lagi menanti pergerakan daripada keluar masuk mana-mana pemimpin parti dan juga ahli-ahli parti, dan sedikit perkongsian yang boleh saya kongsikan di sini. Cuaca di sini sebentar tadi sedikit orang kata mendung, dan bak kata orang mendung tidak berarti hujan, namun mendung di hati rakyat masih lagi berlarutan, dan selain daripada itu kita masih lagi menanti sebarang keluar masuk yang ada, dan semalam juga menurut sumber 29 ahli Parlimen Barisan Nasional BN didakwa menandatangani akuan bersumpah ataupun SD bagi menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Namun masih lagi belum ada kelibat sebarang pergerakan kenderaan yang keluar masuk. Dan juga dalam satu kenyataan, Syed Hamidi juga menolak dakwaan bahawa Barisan Nasional menyertai gabungan Perikatan Nasional seperti mana yang dinyatakan oleh pengerusi GPS Tan Sri Abang Johari Openg. Dan saya yakin tumpuan sekarang ini sebenarnya berada di sebuah hotel di ibu kota, di mana wujudnya satu perbincangan di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Jadi saya rasa itu saja perkongsian yang dapat saya bawakan buat masa ini. Kembali kepada Hakim di Pusat Penyiaran Asia. Baik, terima kasih Fahmi langsung di hadapan kediaman rasmi Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengerusi Perikatan Nasional. Satu keadaan yang cukup menarik kita perhatikan, waktunya semakin singkat untuk menghantar senarai nama mereka yang individu yang dipercayai mempunyai sokongan untuk diangkat sebagai Perdana Menteri ke-10 kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun, yang akan kemudian mempersembahkannya kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Tempoh waktunya sudah ditetapkan sebelum jam 2 petang. Ketika ini berbaki kurang 2 jam lagi, pelbagai pergerakan sedang berlaku di Hotel Sri Pacific. Pertemuan di antara pemimpin Pakatan Harapan dan juga pemimpin Barisan Nasional dilaporkan sedang berlangsung ketika ini. Kalau kita lihat juga masih ada lagi sosok-sosok ataupun individu yang tiba di Hotel Sri Pacific. Apakah outcome ataupun hasil daripada pertemuan tersebut masih lagi tidak ketahui, tetapi terdapat pelbagai kemungkinan ketika ini. Mungkinkah wujud penjajaran politik baru, penggabungan di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, ataupun ia menjadi seolah-olah status quo kerajaan sebelum ini, PN, BN ataupun bersama dengan GRS dan juga GPS. Ini satu perkara yang menarik untuk kita perhatikan, kerana Akta Lompat Parti tidak menyatakan secara spesifik seseorang ahli parlimen itu tidak boleh menyokong individu lain. Ini ada sedikit ruang untuk ahli-ahli politik ataupun ahli parlimen bermain dengan Akta Anti Lompat Parti. Itu saya kira kita akan bincangkan bersama dengan panel lain selepas ini. Tapi Datuk Zaini dan juga Amin, bagi kita pengamal media, orang kata kalau ke balik kampung ni jumpa saudara-saudara apa, you media you mesti tahu, you tak cerita banyak. Itu bahasa mudahnya lah kan. Tapi bagaimana kita ingin meyakinkan, bermaklumkan kepada penonton, rakyat Malaysia di luar sana, bahawa apa juga keputusan yang berlaku, tenang. Kena faham situasinya. Datuk. Ya, saya rasa ini adalah permainan politik. Permainan politik ini game of numbers. Dalam politik ini semuanya permainan melibatkan angka. Saya dapat number, saya dah dapat number. Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dari dulu lagi, daripada tahun dulu dia kata dia ada number. Dia nak jadi Perdana Menteri. Kan? Jadi kita tak tahu sama ada permintaannya akan dibakbulkan atau tidak. Itu kita bergantung lagi 2-3 jam lagi. Jadi apa sekalipun ini adalah taktikal di antara, disebabkan tiadanya majoriti ini, masing-masing melakukan taktikal masing-masing.
Sebagaimana Amin kata tadi, kita dah tahu dah perancangan Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim dah lebih kurang sebulan lebih lah. Kita dah tahu dah benda itu. Begitu juga dengan perbualan yang telah dirakam dan sebagainya. Jadi ini adalah taktikal. Tetapi dalam masa yang sama, kita melihat bahawa hasil daripada pilihan raya 19 hari bulan tersebut, kita melihat bahawa kuasa Melayu, pengundi Melayu dah jadi macam tsunami Melayu pada masa itu. Sesuatu yang kita tak jangka tau. Pengundi 18 yang kita rasa dia tak matang lagi telah membawa satu gelombang, satu tsunami dan dia beri balik kepada Melayu. Jadi saya rasa ini adalah satu orang kata satu gelombang barulah. Berbanding dengan 18 dulu di mana semua gelombang memberi kepada PH disebabkan oleh satu isu yang besar. Tetapi pada kali ini berbeza. Jadi saya rasa kita lihatlah, tengok macam mana sama ada gelombang Melayu tu dapat diterjemahkan melalui suatu kuasa Melayu yang kuat melalui kerajaan, dan PH akan menjadi satu pembangkang yang kuat di Parlimen. This is orang kata the process of demokrasi yang mantap akan berlaku. Apa sekalipun kita tengoklah Gary Mandarin tu kan, bukan dari segi persabaran tetapi dari segi numbers tersebut. Jadi Hakim, saya rasa itulah pendapat saya, dan kita juga ingin menasihati penonton di luar, rakyat dan sebagainya supaya bertenang, kerana ini adalah proses biasa, dan akhir sekali sebagaimana saya kata tadi, semuanya berada dalam budi bicara yang Tuan Agong sebagai kuasa tertinggi di negara ini, dan dialah akan menentukan segala-galanya bagi pastikan perjalanan negara berjalan dengan teratur dan sebagainya. Dan satu lagi sebelum saya kita harus ingat pada tahun depan kita akan mengalami krisis ekonomi yang paling teruk. Jadi inilah masanya kita harus membentuk satu kerajaan yang mantap bagi pastikan bahawa kesejahteraan kita dapat dipelihara daripada musibah yang akan berlaku pada tahun depan. Kalau saya boleh tambah sikit, apa yang paling penting selepas ni, sesiapa pun jadi kerajaan, tanggungjawabnya besar. Antaranya kena menyelesaikan banyak perkara. Sebelum tahun depan ni, tahun ni pun macam kenaikan harga barang dan sebagainya. Satu lagi pada saya yang paling penting adalah menyatukan semula rakyat. Yang ini media boleh tolong. Tapi kerajaan sendiri kena ada program-program yang menyatukan semula rakyat. Sebab kalau kita tengok keputusan pilihan raya tu, dia jelas terbelah. Di mana majoriti orang-orang Melayu pergi bersama Perikatan Nasional, majoriti bukan Melayu menyokong Pakatan Harapan. Dan saya rasa sudahlah, pilihan raya pun dah berakhir. Mari kita duduk sama-sama, kita bina negara ni. Sebab kita nak berdepan dengan cabaran besar tahun depan ni, kemelesetan ekonomi dunia dan sebagainya. Kalau politicking tu tak berhenti, yang akan susah akhirnya orang ramai rakyat. Negara akan ke belakang. Satu pendekatan ataupun waktu yang memerlukan kebersamaan semua pihak. Betul. Betul. Politik PRU dah habis, dah lah. Dan zaman It's time to work now. Dan zaman sekarang ni, dan sebenarnya menjadi pembangkang tu bukan benda yang tak bagus. Tak bagus. Pembangkang bagus untuk check and balance pada kerajaan. Betul. Kan? Dan pembangkang juga adalah di dalam sistem tu sendiri. Cuma dia di sebelah pembangkang. Kan? Sistem demokrasi tidak sempurna kalau tak ada pembangkang. Betul. Jadi persoalannya, siapa yang sanggup jadi pembangkang? Itu persoalannya yang memungkinkan berlakunya pelbagai rundingan ketika ini. Sangat menarik untuk kita perhatikan dan sangat seronok sebenarnya berbicara mengenai laporan media, kebebasan media bersama dengan dua super duper senior saya ini dalam bidang kewartawanan. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Zaini Hassan, penasihat portal berita bebasnews.com, dan juga saudara Amin Iskandar, pengarang The Malaysia Now, berkongsi pandangan bagaimana kebebasan kita ataupun literasi politik berkenaan dengan sistem demokrasi kita ini juga perlu bergerak seiring dengan kebebasan media untuk masyarakat faham proses kita berdemokrasi, sistem yang kita gunakan ataupun memikirkan bagaimana suatu keputusan pilihan raya itu tidak semestinya apa yang kita gambar ataupun kita nampak. Tak semestinya pihak yang mempunyai jumlah kerusi paling kecil tidak boleh menjadi memimpin satu gabungan. Inilah keindahan proses demokrasi. Ada pelbagai rencam dan rasa, mungkin kecewa, mungkin gembira, mungkin mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Tapi apa pun, ketika ini sebaik saja kerajaan dibentuk,
perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah kembali bersatu. Kerana kempen pilihan raya itu sejarah membuktikan berlakunya polarisasi kaum. Jadi perkara pertama, rapatkan kembali masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama ini untuk kita bergerak maju ke hadapan menempuhi dugaan di tahun-tahun mendatang. Baik, sekian saja Malaysia Memilih. Selepas ini Najib Arif akan menyambung perbincangan sementara kita menantikan perkembangan terkini pertemuan di antara pemimpin-pemimpin politik sebelum tarikh akhir jam ataupun waktu akhir jam 2 petang ini. Sekian saja Malaysia Memilih. Saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.